Perjalanan hidup kita sebagai manusia ada kalanya terlalu sukar untuk dilalui. Di zaman yang serba canggih ini, kita harus menghadapi berbagai ragam dan tabiat manusia. Di kalangan keluarga sendiri pun payah untuk difahamkan. Sebagai hamba ciptaan Allah, kita harus reda dengan ketetapan qada dan qadarnya. Takdir perjalanan kehidupan itu sesungguhnya tidak sama. Ada yang mewah dan kaya raya. Ada yang hidupnya kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Sebagai manusia, kita harus sentiasa bersyukur. Semoga Allah sentiasa melindungi dengan rahmat-Nya, diperkukuhkan iman dan diberkati perjalanan hidup kita. Sesuatu musibah itu adalah ujian bagi diri kita. Dengan iman dan takwa, berbaik sangka kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang diridai, kembali kepada fitrah. Manusia boleh saja membenci kita, tapi kasih sayang Allah akan tetap sama. Hidup sebagai seorang seniman juga tidak sepi dari ujian dan cabarannya. Di saat kegembilangannya, semuanya indah belaka, dipuja dan disanjung. Tetapi jika keadaannya berubah, mulailah akan dilupakan segala perjuangan dan budi kepada seni. Ha? Papa nak minum tak? Taklah sayang. Rosa boleh buatkan hot chocolate? Kan Papa cakap Rosa punya hot chocolate lagi sedap daripada Mama punya. Taklah sayang. Papa tak haus lagi sayang. Kalau Papa tak nak minum, kita makan. Rosa boleh buatkan sandwich special untuk Papa seorang je. Taklah. Papa tak ada appetite nak makan sayang. Tapi Mama cakap Papa dah 2 hari tak nak makan, tak nak minum. Kenapa? Rosa risau hati. Papa kena janji dengan Rosa. Papa tak boleh tinggalkan Rosa. Tak. Papa janji. Ya? Papa janji dengan Rosa. Papa takkan tinggalkan Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rafihan. Okey, dalam video ni saya nak share tentang perjalanan saya sebagai seorang anak seni dan berapa tahun saya berkecimpung dalam bidang lakonan. Saya nak ungkap balik sejarah-sejarah saya di mana saya mula berminat dalam bidang lakonan.
Sebenarnya saya berminat dalam lakonan ni pada tahun 1984, di mana waktu tu saya dah pun mendirikan rumah tangga. Pada akhir tahun 1984 pada bulan Disember. Dan waktu itu saya, of course, saya dah mendirikan rumah tangga. Nak jadi pelakon macam agak keterlaluan kan. Macam saya, okeylah. Saya bertanya dengan isteri saya, minta izin pada isteri saya, bolehkah saya menjadi seorang pelakon. Dan dari itu, isteri saya pun izinkan. Alhamdulillah. Dan pada waktu tu juga, semasa saya menonton TV, lebih masa lah, banyak masa menonton TV. Di TV Singapura waktu tu, dia ada open audition. Open audition untuk mencari bakat-bakat baru. Wah, di situ macam saya rasa gairah. Dan saya rasa gairah sangat, ada pula nak ambil pelakon-pelakon baru. Alhamdulillah. Saya, of course, saya minta izin dengan isteri saya untuk pergi audition tu. Pada waktu tu, bila saya pergi di Caldecott, itulah tempat yang pertama saya pergi. Tempat yang pertama saya masuk. Bila saya tiba di tempat tu aja, saya tengok, dah ramai orang tu. Dah ramai orang macam nak audition. Tapi tak apalah, dalam hati saya pun cakap, okeylah, ni soal dapat tak dapat tu belakang kira lah. Saya cuma sekadar nak mencuba. Saya pun pergi tempat meja pendaftaran. Saya daftar dan bagi saya satu skrip. Lepas tu okeylah, antara saya nak hafal ataupun tak nak hafal, saya pun tak tahu macam mana. Lepas tu bila tiba giliran saya masuk dalam satu bilik tu, di mana dalam bilik tu ada berapa orang seperti orang-orang lama dalam industri, seperti Bani Buang, Anwar Rashid, Aziza Malik, Jamal Ismail, dan ada satu kamera. Saya tengok, lama ini macam perasaan nervous tu memang of course ada pada semua orang lah kan. Bila dah masuk tu, dia bagi saya tentang perwatakan-perwatakan yang perlu saya buat, seperti marah, menangis, sedih, sebab dan orang gila, macam-macam lah. Saya buat apa yang patut, saya buat. Lepas tu, cut. Nanti apa-apa saya akan telefon awak. Itu aja. Lepas tu saya pun, keluar. Bila saya keluar tu, saya tak nak fikirkan apa-apa lah. Selepas balik dalam 2 minggu ataupun 3 minggu, saya dapat call daripada pihak sana untuk datang audition yang kedua. Wah, saya lagi excited. Bermakna saya ada bakat dalam lakonan. Saya pergi audition yang kedua tu, final audition. Selepas 3 minggu dia call, diorang pihak TV sana call. Saya tak dapat lah. Tapi pada saya, tak kisahlah. Yang pentingnya saya, mula-mula lagi saya dah cakap yang ini saya nak mencuba. Bukan nak jadi macam apa yang boleh dikatakan macam kemaruk sangat, tidaklah. Yang penting saya dah cuba. Lepas tu masa audition yang kedua tu, kita ada group of people yang kita berkenalan lah. Selepas berkenalan tu adalah macam Mariana Yati, Hafizah Talib, dan ada lagi berapa orang. Mariana Yati yang usulkan saya, Rafi, kau pergi Seriwana. Lepas tu kau jumpa dengan Nadi Putra. Saya pun lah. Saya pun pergi. Saya dengan isteri kepada
DOP yang saya kagum iaitu Sani Bangi, Hafizah Talib. Kita pergi 2 orang ke Sriwana dan orang yang pertama saya jumpa adalah Nadi Putra dan Nong Cik Gani, Allahyarham Nong Cik Gani. Itulah orang yang pertama saya jumpa. Memperkatakan soal Rafi Khan ni, sejak beliau masuk Sriwana dalam tahun 80-an, tak nampak sangat beliau punya pengaruh ataupun sumbangan, sebab beliau ni orangnya suka memerhati dulu dan suka belajar dulu apa yang dilihat dalam sesuatu persembahan ataupun apa-apa kegiatan yang dia buat, lebih-lebih lagi dalam persembahan seni. Jadi lama-kelamaan bila beliau terlibat, barulah lahan-lahan Sriwana memberi keyakinan pada beliau untuk menerajui, terlibat dalam sebarang penerbitan Sriwana. Jadi dari masa ke semasa, di situlah kata tu bakat beliau menyelah. Baru orang tahu siapa Rafi Khan yang boleh berlakon, bukan saja boleh berlakon, tetapi bakat tersembunyi beliau sebagai pemerhati dan orang yang boleh memberi sentuhan dalam apa yang dilihat terhadap sebuah produksi, itu amat penting. Berarti dalam diam beliau mentafsir persembahan dan dalam diam juga beliau belajar. Dengan apa yang dilihat dan dibelajar dan dipraktikkan dalam persembahan Sriwana, maka dengan usaha dan kegigihan beliau, beliau semakin matang dan semakin berjaya. Sebab itu kalau kita ikuti perkembangan Rafi, dia berhijrah ke Malaysia satu ketika untuk menguatkan lagi azam dan penglibatan beliau dalam seni lakon. Jadi ramai mungkin tak tahu bahawa di Malaysia juga Rafi banyak diberi kesempatan berlakon di televisyen berbanding dengan Singapura. Jadi di situ beliau dapat kesempatan mengasah bakat beliau lebih kepada drama-drama TV atau filem yang kata tu lebih memberikan beliau ilmu tentang lakonan dan penerbitan. Jadi bila Sriwana tu merupakan hanya tapak permulaan pergerakan beliau dan beliau tidak menunggu untuk diberi sesuatu tanggungjawab, tetapi beliau berusaha sendiri untuk mendapatkan tanggungjawab itu. Hinggalah ke hari ini beliau masih cekal dan masih kuat melibatkan diri dalam seni pementasan, lebih-lebih lagi kalau ada kesempatan dalam seni penggambaran atau perfilman. Beliau juga banyak juga buat beberapa dokumentasi filem ataupun persembahan atau rakaman filem-filem pendek yang kita tak tahu di sebalik senyap-senyap tu Rafi bergiat. Dia tak huha-huha dengan dia punya apa yang dia buat, tapi apa yang dia lakukan meningkatkan lagi prestasi beliau sebagai seorang seniman, sebagai seorang yang berbakat besar yang tidak putus asa walaupun tidak dicanang, diwar-warkan besar-besaran tentang kemampuan beliau, tapi ibarat kata pepatah, jahari jua mengenal mak hikam. Dan saya terus berdaftar sebagai ahli Sriwana, menjadi ahli Sriwana yang boleh katakan waktu tu Sriwana diorang ada macam sesiapa yang menjadi ahli Sriwana, diorang akan berbengkel selama 6 bulan. Selama 6 bulan tu diorang tak boleh berlakon dalam apa-apa pun pementasan Sriwana. Dan itulah. Okey, saya cakap tak apa. Dan bila 6 bulan tu saya belajar dengan orang-orang yang berpengalaman seperti Allahyarham J.A. Halim, Uncle Osman Jalani, Allahyarham Uncle Osman, dan seperti Arno Adat, Allahyarham Arno Adat, Zulkarnain. Inilah orang-orang yang berpengalaman pada waktu tu. Memang saya kagum dulu dengan orang-orang. Bila saya jumpa dengan orang-orang ini, rasa macam berbesar hati sangat, macam terharu sangat. Sebab kita selalu menampak orang berlakon pada waktu tu zaman-zaman sandiwara lah kan. Itulah yang saya rasa. Jadi saya belajar
dan macam-macam lah, boleh katakan macam-macam yang pengalaman yang perit, pengalaman yang manis memang banyak lah dalam Sriwana tu. Yang seronoknya di Sriwana ni macam kita dah macam satu family. Boleh katakan satu family. Apa-apa kerja pun kita buat setting, buat apa, semua kita buat sama-sama. Dan yang bagusnya dekat Sriwana ni macam bila kita tak berlakon, kita diberi peluang untuk buat belakang backstage. Backstage seperti props, kostum, makeup, teknik, pengarahan, sound effects, apa semua kita boleh diberi peluang untuk belajar. Jadi saya belajarlah apa-apa yang saya nak belajar. Saya mengenali Rafi semenjak pertengahan 80-an gitu saya. Waktu beliau menceburkan diri dalam bengkel drama Sriwana yang kami anjurkan waktu itu. Pribadi saya, Rafi seorang, waktu itu lagi murid kami semua, beliau seorang yang gigih untuk belajar apa pun saranan-saranan yang diberikan oleh pelatih-pelatih di drama Sriwana, dan sangat menurut dan ada kemahuan dia untuk belajar dari segi, bukan saja dari segi lakonan, dari segi persiapan pementasan, kerja di belakang tirai. Dan waktu itu dia sangat menurut dengan apa yang kita ajari, dan itulah yang saya dapat ingat. Rafi selalu saja akan turut apa saja kemauan kita, walaupun benda itu agak payah ataupun sulit untuk dilakukan. Rafi selalunya berusaha untuk mengendalikan apa saja kerja yang kami berikan padanya. Maupun itu waktu dulu kami bukanlah macam sekarang. Kalau kita menyiapkan satu pementasan, setting apa segala akan kami order, dan waktu dulu kena buat sendiri. Zaman waktu 80-an tu kami kena buat setting sendiri, dan Rafihan juga akan turut melakukan kerja-kerja mengecat set, mengemas apa-apa persiapan yang harus kita sediakan dalam satu pementasan itu. Dan tak ramai pelakon yang saya rasa mau bekerja di belakang tirai, yang mana harus bentuk kolomos, satu. Keduanya tak mengira waktu, kadang-kadang sampai ke malam, lalu malam baru kita mengecat set di Kalai Serut, waktu itu di rumah tiusa kami, saudara Nung Cigani. Rafi akan turun, akan ikut kerjasama dengan kami semua untuk mengecat set, menyediakan persiapan-persiapan untuk pementasan yang akan dengan kami dekat. Dan yang saya ingat, Rafi dari segi pergaulan sangat baik dengan kawan-kawan, lekas mesra dengan rakan-rakan, dan beliau tak lokek. Apa yang telah kami sampaikan kepadanya, dia akan sampaikan pula kepada rakan-rakan yang lain apa yang dipelajari. Dan itulah permulaan Rafi menceburkan diri dalam bidang drama ni, sehingga boleh saya rasakan dia sudah seorang yang berjaya dalam bidang ini, yang mana selepas berjaya di Singapura, beliau berhijrah ke Malaysia, mencuba dirinya untuk lebih maju dan lebih berkembang dari segi pementasan, dari segi lakonan, dan boleh dikatakan dia berjaya, kerana mana kita tahu dia juga dapat berlakon dalam drama-drama televisyen di Malaysia, Singapura. Dan satu lagi yang saya nak sampaikan, Rafi, orang dia, walaupun dia kita marah dia, kita apa dia, beliau tak akan ambil hati. Walaupun dia marah, akan marah sebentar, lepas tu dia akan lupakan dan akan teruskan apa kerja yang kita mau dia buatkan atau dia selesaikan. Itulah. Dengan saya rasa kegigihan yang ditunjukkan pada mulanya dari awal 80-an hingga sekarang, beliau sepatut ataupun patutlah meraih apa yang dia telah diraihkan selama ini.
masa tu pun kita tak terfikir apa ganjaran yang kita dapat pada waktu tu. Tapi bila saya dah sampai ke tahap ni, sampai hari ini, inilah ganjaran yang saya dapat. Inilah ganjaran yang saya dapat pada Sriwana. Dan saya dah pergi ke KL, berlakon ke KL. 1995 saya tinggalkan anak dan isteri saya. Waktu tu anak saya kecil-kecil lagi. 95 saya dah pergi KL. Selama 2 tahun saya menetap di sana. Saya rasa macam okeylah. My life kurang-kurangnya I already succeed. Dan saya dah pun berlakon international documentary. For centuries, we've heard tales of Sinbad the Sailor, legendary merchant of Baghdad. He and those like him voyaged to fantastic kingdoms more than 1,000 years ago. These fabled Arab explorers sought the great riches of the Orient. Crossing nearly 10,000 kilometers of open ocean. But their exploits were never proven. The discovery of the Arab dhow is rewriting the history of cross-oceanic trading. But until now, nothing is known of the mariners on board or of their final destination. Who sailed this treasure-laden ship nearly 10,000 kilometers across the world? The great legends of the Arabian Nights tell how Sinbad and his crew sailed the seas, trading in rare goods for vast wealth. Who were the real explorers of the age? Did Sinbad and his crew really exist? Eight ancient worlds, and the brave sailors who dared connect them. Dan sekarang sebelum ni 2018 saya dapat berlakon Cinemax. I used to have this mate, an American, Samuel Wyatt. He was fond of saying people are either grease or gravel. That is, they make your life easier or they slow it down. So I'm wondering, which one are you? How much did you pay for it? Where's Pavel Kurigin? I know you bought a suitcase new coffee. And I know where you've stashed it. You don't know anything. Okay. Takira compound. And right about now, my team are on their way there. Isn't that where your family are? Your wife, your kid. How old's your kid? 9? 10? Tell me about Pavel. And I'll make sure they're protected. Bravo 2, into position.
know how it is in those situations. Confusion, noise. Shoot first, ID later. Ready on 3. I know nothing. Do you want me to jog your memory? Pavel Kuragin, Russian agent, disavowed by his own country. 2. He's gone rogue, he's on the run. Not ring any bells? 1. You haven't seen him? Breathing. On me! That's your family in there, mate. Doesn't sound good. First floor clear. Moving up. 10 million. We paid 10 million for the device. Very good, now we've started. Now tell me about Kuragin. Bravo 2, take point. Ready to move up. Moving. Moving in. Come on, Farhad, that's your family in there. You must be scared. I'd hate for there to be a mistake. We didn't deal with Kurikan. You dealt with a woman. Natasha Petrenko. We had surveillance on her. Get down! Get down! Make it stop! Room clear. Boss, package located. We have the second nuke. Did we get Pavel? No. Dan drama yang paling boleh katakan yang mengangkat nama saya adalah Gelora. Saya ingin betulkan sedikit tanggapan peguam bagi pihak yang menuntut tadi mengenai kenyataannya yang terakhir. Apa yang dijelaskan oleh yang kena tuntut tadi membesar dengan baik dalam situasi sekarang di mana telah berlaku penceraian. Anak itu di bawah jagaannya. Itu saja yang Arif. Terima kasih. Cik Salmi. Saya mahu awak jelaskan sekali lagi. Tentang status kerja awak. Telah saya katakan dulu, saya bertugas sebagai pegawai kanan pemasaran. Bidang tugas saya banyak di luar. Menemui klien, mengadakan promosi, dan rancangan pemasaran yang lain. Bagaimana Cik Salmi membagikan masa untuk menguruskan rumah tangga? Saya tidak mempunyai masalah. Sebab selama ni pun, saya hidup sendirian. Lainlah kalau orang lelaki. Benarkah Cik Salmi banyak menghabiskan masa di sebuah lounge yang mewah? Sesekali. Kerana itu adalah sebahagian dari tugas saya menemui dan melayan klien. Dan saksi-saksi yang telah kami kemukakan
Yang menuntut. Yang menuntut tidak mempunyai ciri-ciri seorang ibu yang patut dicontohi. Yang menuntut pernah ditangkap oleh seorang saksi iaitu Encik Zainal yang bekerja sebagai security guard dengan perbuatannya yang begitu menjolok mata. Yang Arif, yang menuntut pernah ditegur kerana dia adalah seorang wanita Islam, tapi sering membawa lelaki bukan muhrimnya berbangsa asing di tempat kediamannya. Malahan Yang Arif, dari bukti dan saksi Dr. Jalbir Singh, yang menuntut hampir-hampir menggugurkan anak dalam kandungannya ketika anak dalam kandungannya berusia 3 bulan. Hilal tu kan satu-satunya anak kau. Maafkanlah dia, Murad. Hati saya sakit, Mak Munah. Kadang-kadang saya kesal. Anak saya satu pun saya tak terbentuk, Mak Munah. Jangan cakap macam tu, Murad. Kau dah berjaya mendidik dia sampai dia jadi seorang doktor. Tanggungjawab kau dah sempurnakan. Tapi Hilal tu macam kau juga. Mungkin dia ada rancangan untuk hidup dia sendiri. Kita tak boleh paksa dia, Murad. Inilah masalahnya, Mak Munah. Tidak diikutkan kehendaknya. Hati saya yang sakit, Mak Munah. Tidak dibiarkan. Dia anak saya, Mak Munah. Murad, Hilal tu baru nak mula hidup. Kisah dia dengan Nora dah tak ada lagi. Jodoh mereka tak panjang. Biarlah dia buat keputusan dia sendiri. Kita sebagai orang tua, restuinya aja. Mak Muna tak sampai hati. Tengok keadaan dia sekarang ni, Murad. Mak Munah, kalau dah tak ada pilihan lain, Mak Munah, saya nak kata apa lagi, Mak Munah? Terpulanglah pada dia, Mak. Terpulang. Syukur. Mak Muna cuma nak nasihatkan aja. Murad, engkau perlu banyak rehat. Minumlah ini, ya. Biar Makna keluar. Gelora adalah boleh katakan satu branded yang nama saya dah dilabel sebagai Encik Murad. Ramai itulah boleh katakan saya naikkan nama saya rasa alhamdulillah orang sampai sekarang pun orang kenal saya dengan nama Encik Murad. Okey, semangat saya nak berlakon tu memang kuat lah, memang kuat. Tapi memandangkan hidup ini tak selalunya kata orang kita berada di atas. Dalam keadaan itu Allah
turunkan saya satu dugaan saya sakit. Saya didiagnose by cancer. Memang satu dugaan yang amat besar pada diri saya lah. Saya reda. Saya reda dengan apa yang dikurniakan. Okey, ini semua dah ketentuan Allah lah. Bukan kita yang menentukan kehidupan kita. Sebenarnya Allah yang tentukan kehidupan kita. Bila saya dapat tahu yang saya been diagnosed by cancer, memang hidup saya dah macam, diri saya ni macam dah hopeless lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Nursiah Ramli, seorang pelakon di Singapura. Rafihan yang saya kenali hampir 40 tahun yang lalu, di mana kami memulakan karya kami sebagai seorang pelakon di Sri Wana. Dan masa tu saya pun masih baru, saya masih dalam 2-3 tahun bersama Sri Wana. Sri Wana ni adalah sebuah persatuan yang mengadakan atau menyediakan platform seperti berlakon, tarian dan muzik. Dan pada masa tu saya pun masih barulah kan. Jadi ramai pelakon-pelakon baru masa tu. Sri Wana adalah tempat untuk semua yang meminati dalam lakonan akan pergi ke Sri Wana. Dan salah seorangnya adalah Rafihan. Bila dia masuk tu kan, saya tengok dia, alamak, ni macam hero Hindustan, saya cakap gitu lah. Pasal masa tu ramai lagi seperti Azanul Istar, Azman Syarif semua. Jadi macam dia dah lah tinggi kan. So dia macam, ni bagus lah. Sebab masa tu Azanul Istar, Allahyarham Zainal Ihim, semua kita bersama. Itu dia pengenalan saya apabila pertama kali Rafi masuk Sri Wana. Okay, setelah tu kita melalui bengkel selama 6 bulan. Memang intensif sekali. Masa tu kelas-kelas drama ni semuanya macam apa ni, very committed. Kita macam tak ada macam apa tahu, takut untuk tak datang latihan. Itu masa itulah. Kita memang takut. Jadi tiap minggu kita datang dah lah kat drama center. Drama center kita datang berlatih dan masa tu ada artis-artis veteran. Masa tu kita ramai pelakon-pelakon legend veteran seperti Allahyarham Osman Zalaini, Abang J.A. Halim, Zulkarnain Muhammad, Galak. Diorang semua kat situ tau. Dan masa tu kita baru. Jadi kita pun macam kita cuma respect diorang as a veteran ataupun senior. Sebab saya pun masa tu belum tengok drama kan. Orang baru masuk. Jadi dan masa tu ramai pelakon-pelakon wanita yang berbengkel. So cuma Rafi ni dia masa dekat dalam bengkel kan dia serius lah. Dia serius sih. Jadi kita yang bagusnya masa kita berbengkel tu kita ni kita tahu kita tak dijanjikan untuk masuk TV. Kita pun tak dijanjikan masuk teater dan tak dijanjikan untuk menjadi terkenal. Tetapi kerana minat. Awak percaya tak? Saya masa nak masuk Sri Wana tu, bapak saya bawa Vespa tau hantar saya. Saya naik pakai kebaya tau. Dan rambut saya panjang kat punggung tu. Saya masih ada gambar tu sebenarnya. Bersama Azanul Istar dan Allahyarham Zainal Ihim tau. Masa tu masih ada. Jadi itu masa tu saya tengoklah dia punya ruang surat khabar tu, berita harian memerlukan pelakon untuk. Jadi saya datang je lah. Saya pun tak tahu saya akan jadi apa kan. Jadi saya datang, saya rasa kat dalam tu saya paling cantik lah. Okeylah. Okay. Tak nak tense. Okey, then lepas tu
datanglah seperti Azman Sharif, Joe, Jasmi, Azanul Islam, semua handsome lah. Kira adalah sebenarnya seperti Sani, Kamsani saya ramai masa tu hero-hero tu kan. Semua serius. Yang perempuan-perempuan ni semua pemalu. Dengan saya sekali lah. So alhamdulillah lepas 6 bulan tu kita semua dibahagikan kepada beberapa grup untuk buat persembahan di atas pentas. Jadi saya tak grup dengan Rafi lah, saya grup dengan Zainal Ehem. Dan dalam drama tu sebelum yang ada competition yang kita punya team yang semua masuk bengkel tu, kita ada buat satu persembahan yang diarahkan dan tulisan Allahyarham Nong Cik Gani. Beliau adalah pengasas Sriwana. Okey, dan selepas kita dah ada latihan selama 6 bulan dan kita pun terus berlatih, tak pernah ponting tak pernah ponting. Kita macam takut tau kalau tak, macam saya cakap kan, kita akan takut kalau tak datang kelas. Okey, lepas tu saya dapat peluang berlakon dengan Rafi. Mestilah kan, sebab selalu saya berlakon dengan Azhar. Tapi lepas tu kita bertukarlah. Saya berlakon dengan Rafi dalam cerita bangsawan. Nama dia? Apa Fi? Nurul Hidayat, dan ada drama-drama teater-teater lain yang saya berlakon dengan beliau. Sebenarnya banyaklah. Tetapi kami banyak bertemu di TV. Kita banyak bertemu sebagai suami isteri di TV. Ada cerita tau. Tapi nanti ceritanya. So dalam drama di TV tu kita digandingkan dengan lakonan Cinta Bollywood sebagai suami isteri. Cerita Cerita di Pinggir Hati, di mana arahan Murali Abdullah dari Malaysia tahu dan lepas tu cerita sebuah telemovie Bila Dihantui Noda. Okey. Ceritanya, masa Cinta Bollywood ni saya berlakon dengan Rafi ni, cerita sampai ada gosip. Orang ni ada affair ke? Ada affair ke? Saya cakap, kita cuma ditemukan sebagai suami isteri dalam cerita. Dan kita, sebab dalam Sriwana tu, walaupun masa baru-baru saya tengok dia serius kan, sebenarnya dia baik. Jadi saya dengan dia rapat daripada orang lain sebab kita boleh berkongsi. Kita boleh bergaduh, kita boleh apa semua, tapi kita boleh berkongsi. Dan ada sekali tu saya dan Rafi pernah diambil alih tugas sebagai pengarah sebab masa tu cikgu kita lah Cik Nadi Putra, kita tengah buat cerita Puncak. Jadi beliau mendapat undangan di Brunei. Jadi cerita tu setengah jalan arahan beliau. So saya dan Rafi ditugaskan untuk teruskan arahan Puncak di Drama Center lah. Dan alhamdulillah benda tu pun terjadi dengan baiknya. Lakonan Ali Mazli, Nosir Hasani. Okey, alhamdulillah. Okey. Rafi Hani dia seorang pelakon yang saya rasa dia seorang yang dia punya lakonan tu ada style. Ada style yang orang lain tak ada, tapi orang boleh tahu macam mana dia boleh terkenal sebagai Rafihan. Dia ada style. Kadang-kadang kita berlakon ni mungkinlah mak cakap tak cantik ke, tak handsome ke, tak bagus, tapi style tu ada. Yang macam apa nak cakap Ahmad Syafiq Ramli, dia siapa pun kenal dia kan. Sebab dia punya cara, style dia tu. So itu yang ada pada Rafi. Dan kedua, kerana saya dengan Rafi kita begitu selesa dan kita pun dah macam keluarga sebenarnya. Saya mengenali keluarganya, isterinya. Jadi kita tak ada apa-apa simpan ataupun rahsia yang perlu yang akan buat ia menjadi satu fitnah lah. Dan Rafi ni dia sebenarnya strict, tegas.
kadang-kadang saya ni akan cakap dengan dia tahu. Dia kena dengar cakap saya. Sebab apa? Dia kadang-kadang dia tegas tu, dia cakap lauk tu. Orang macam, lah dia ni macam bagus kan. Nanti orang akan cakap, mak kau strict sangat. Orang pun takut kan. Tak ada. Sebenarnya, Rafi ni orang dia, you duduk dengan dia, you berbual dengan dia, dia akan boleh terima orangnya pandangan. Dia pernah lah jerit-jerit, pekik-pekik. Alah dulu tengah muda. Tapi saya lah orangnya yang akan ke tepi. Dalam kau ginilah Rafi, relax apa semua kan. Dan dia akan tone down. Itulah dia Rafihan yang saya rasa kat Singapura ni pelakon yang sekarang lah veteran perwatakan seperti dia tak ada kot. 3 buat Rafihan ni. Memanglah orang kau tengok muka dia sombong kan. Sebenarnya dia tak nampak. Sebenarnya yang kedua dia tegas. Okey, tegas tu sebab kita di Syuana masa kita baru-baru masuk sebagai ahli ni, kita lantik pula. Kita diajar untuk berdisiplin. Especially tentang masa. Itu dia yang saya dan Rafi kita belajarlah kalau awak tengok Dan yang ketiga ni sebenarnya dia very open minded. Dia bukanlah apa yang kita sangka, very strict macam saya lah. Orang tengok saya sombong, muka tegas semua, tak ada. Duduk, mari kita berbual kan. So itulah dia Rafihan. Dan dia ni sebenarnya bercita-cita tinggi. Dia bukan saja minat pada depan kamera, tapi dia banyak buat kerja-kerja di belakang kamera sebenarnya. Masa kita di pentas pun dia banyak buat kerja kru belakang pentas seperti lighting ni semua. Jadi satunya bagus, dia tidak hanya stagnan sebagai aku pelakon, aku nak lighting, tapi dia akan buat prop sama-sama, buat setting sama-sama. Itulah sepatutnya sebagai seorang yang nak bergelar diri tu seni kan. So nak kena faham depan dan belakang kamera. Dan dia orang cakap dia ni macam angga tak ada. No you sit down with him. Rafihan. Okey, lama tau kita berkawan, kita bergaduh, kita menangis bersama, kita mengenal keluarga kita. Anak-anak dia semua kenal anak-anak saya. Kita dah macam keluarga lah. Kita tak ada macam, sebab apa? Kalau kita dalam industri ni, kita nak kenal keluarga tau. Kita tak boleh macam kenal dia saja. Kalau kita dah kenal keluarga, keluarga akan memahami pelakon tu tadi dan memahami situasi ataupun kerja-kerja seni yang kita lakukan. Jadi dalam sepanjang perjalanan persahabatan kita dalam kerja-kerja seni ni, pada satu hari tu saya mendapat panggilan dari Rafi. Sebab Rafi ni dia orang dia malas nak type. Dia suka bercakap. Dia dengan Nadir Putra sama, suka bercakap. Jadi dia call lah. Saya gini. Assalamualaikum, salam. Kenapa Fi? Ni aku nak cakap nak cakap apa? Kalau kita pelakon, kalau dapat call, kita semua nak job aja. Faham? Okey, saya cakap ni sebenarnya aku nak cakap aku sebenarnya kena kanser. Kena kanser tau. Kau rasa sebagai kawan kau, aku you have been knowing him untuk berapa lama tu. Then suddenly kawan kau yang kau tengok dia segak, dia handsome macam hero Hindustan. Suddenly dia kena cancel. Kata tak. Kawan kau kenal dia dah berapa lama? Dia kena cancel. Kau rasa aku macam nak tolong dia? Sebab itu dalam badan dia. Bukan benda yang fizikal yang kita boleh bantu. Itu yang aku macam, yalah, ni kuasa Tuhan kan. Kita ada kebahagiaan kita tu, tapi bila kita ditimpa ni, saya cakap, kau okey tak? Gini-gini. Cakap, kau orang pertama tahu aku call dekat Syuana. Sebab mungkin pasal pada tu saya adalah pengurusi bahagian drama kan. So dia cakap Jadi, dan saya nasihatkan dia lah. Cakap, Rafi, itu nasib kau kan. Aku tak tahu aku punya nasib, aku punya cerita lepas ni aku tak tahu. Kau dah tentu kau nampak, kau tahu. Dan
Dan selepas tu kan saya minta izin dia lah untuk memberitahu dalam grup chat ahli syuana keadaan beliau. So masa baru-baru tu dia kena tu memang dia down. Dia macam dia ingat dia mati. Cakap tak boleh macam gitu Rafi. Kita kasih dia semangat lah. Banyak orang yang bila dapat kena sakit kanser ni, jika kita didapat awal kan, diorang akan kuasa Tuhan juga, tapi dia nakkan semangat kita. Jadi masuk semua WhatsApp semua kasih dia semangat. Dia pergi kemo semua dia akan update saya. Alhamdulillah nanti dia video call. Jadi dia cuma nak kita ni support. Jadi untuk kawan-kawan kat sana tu luar, bila kita dengar kawan kita sakit, tapi kalau boleh lah saya cakap lah kan, siapa yang menonton ni, jangan bila orang tu sakit je kau nak dekat dengan dia, nak tanya khabar. Kan? Bila dia dalam susah senang tu lah, kita harus mendekati siapa-siapalah. Dan Alhamdulillah keadaan Rafi, kita kasih semangat, kita jumpa dia, kita buat dia keluar apa semua kan. Jadi dia tak kesepian. Dan bagusnya tu dia ada semangat. Semangat dia, I'll be back. Itu semangat dia. Mungkin dia teringatkan kawan-kawan yang telah pun veteran-veteran yang telah pun berpulangan kan. Jadi dia macam kuat semangat dia kat situlah. Dan yang akhirnya untuk Rafi, saya tak suka kasih nasihat tapi saya suka berkongsi. Saya cuma nak beritahu Rafi, kau dah cipta nama, kau dah tak payah nak glamour-glamour, kau tak payah nak nak mengejar cuma kau boleh mengejar impian kau yang boleh mengisi kelapangan kau, dan kau akan lupa dengan sakit yang Allah begini. Tapi untuk saat ni alhamdulillah Rafi dah sihat. Saya rasa masa dia baru-baru tu kita datang kan dia sekeping kok. Sekarang saya dah lain, cuma fizikal dia lah, tapi dah fit. Alhamdulillah, saya cuma harap Rafi akan dapat terus berjuang bersama-sama kita, dan jangan putus asa, dan harus bersyukur, berterima kasih masa kau jatuh tu dan sekarang Allah beri kau nyawa balik. Jangan kita menyombong dirilah, jangan kita hilangkan ego tu. Sebab apa? Itu semua kepunyaan Allah. Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Okey? So untuk Rafi dan keluarga, aku harap kau tabah dan bersyukur dengan apa yang kau ada sekarang. There is no way untuk saya pergi ke macam saya rasa saya jauh dengan kawan-kawan. Orang yang banyak support saya adalah isteri saya. Isteri saya bagi all out. Dialah orang yang jaga saya siang dan malam, tak kira waktu. Dialah orang yang melayan kerana saya. Apa yang boleh saya katakan, orang yang mengidap kanser ni dia, it's not easy. Anyway, it's not him actually. Dia tak macam gitu. Dia cepat marah. Dia cepat melenting. Walaupun benda-benda sikit pun dia cepat melenting. Isteri saya menghadap benda-benda ni semua. Saya boleh katakan tak ada apa yang saya boleh balas. Tak ada apa yang boleh balas. Kadang-kadang benda sikit pun saya melenting. Kadang-kadang saya tak sadar. Dia terus trigger macam itu je. Saya rasa macam lepas tu saya macam tersadar balik. Boleh katakan teman-teman seperti teman-teman Triwana datang jumpa saya, beri semangat pada saya,
itulah saya rasa macam, saya rasa sangat happy. Dan bila berjumpa kawan, saya rasa lega. Dan bila saya ada di rumah tu macam saya terpinggir, saya dipinggirkan. Tak ada kawan yang nak ambil tahu pasal saya. Okey, saya faham. Kawan-kawan semua kerja. Diorang ada rezeki yang nak cari. Saya faham. Tapi kadang-kadang ada kawan datang macam ya tak ya je. Antara saya hidup ataupun mati, diorang pun tak ambil kisah. Sakit macam gini sebenarnya dia perlukan sokongan. Dia perlukan sokongan. Dia perlukan dorongan dari kawan-kawan, memberi semangat. Barulah kita bangkit semula. Untuk saya rasa lebih kuat. Dan saya berdoa lah, hari-hari saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya saya diberikan kekuatan, saya diberikan semangat untuk bangkit. Dan begitu juga kawan-kawan yang sentiasa berdoa kepada saya dan juga isteri saya. Alhamdulillah, kurang-kurangnya hari ini saya rasa, dan terima kasih kepada DOP seperti Roslan, Soundman, Safwan yang datang untuk buat video ni. Saya rasa macam amat terharu lah, yang memberi saya semangat untuk saya bangkit semula. Dan kata-kata yang terakhir untuk saya boleh cakap, Rafihan will be back. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.